membela pertiwi. Perwira, janganlah Kakanda bimbang untuk pergi berjuang. Andainya kau gugur, jasamu dikenang. Dengarlah laguku cipta, gubahan mesra dan manja, sebagai ganti diri bersama kau berbakti untuk Ibu Pertiwi. Kakanda di medan perang, adinda di medan seni, sama-sama berjuang, sama-sama berbakti, semoga tabah hati. Majulah Kakanda, maju jangan undur, dinda mohon doa restu, rela sehidup semati bersamamu perwiraku. Dengarlah laguku cipta, gubahan mesra dan manja, sebagai ganti diri bersama kau berbakti untuk Ibu Pertiwi. Kakanda di medan perang, adinda di medan seni, sama-sama berjuang, sama-sama berbakti, semoga tabah hati. Majulah Kakanda, maju jangan undur, dinda mohon doa restu, rela sehidup semati bersamamu perwiraku. Ya, itu dia persembahan lagu Perwira daripada Badan Kesenian Tentera Darat. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Saya rasa lagu tu sangat dekat dengan hati saya sebab tadi ada bait liriknya, Kakanda di medan perang, adinda di medan seni. Ya, itu je. Saya sebagai seorang isteri tentera sangat berbangga untuk adanya kalian di sini. Dan apa khabar kepada semua penonton Malaysia hari ini? Saya Daya Bakar dan sebenarnya saya bukan berseorangan dan istimewa hari ini adalah kehadiran kalau kita katakan mungkin kita punya pahlawan kita yang berada di sini. Jadi kalau ikutkan ya, Badan Kesenian Tentera Darat ni katanya orkestra. Mungkin Iqbal boleh ceritakan sedikit? Okey, sebenarnya Badan Kesenian Tentera Darat ni merupakan sebuah orkestra yang khas untuk khas ditubuhkan kepada warga tentera darat. Dan kami juga akan selalu berperform, buat persembahan juga dalam tentera darat. Baik, kalau diikutkan kan, kalau untuk pengetahuan semua yang menonton, sebenarnya Badan Kesenian Tentera Darat ni popular sebenarnya. Persembahan bukan sahaja di dalam tapi di luar juga ya. Dan kalau ikut, saya nak tanya satu soalan lah. Kalau persembahan ni, adakah ini persembahan paling awal yang pernah dilakukan oleh BKTD sebenarnya? Okey, kalau macam tu Zaini boleh jawab. Zaini boleh kongsikan sedikit. Ya, betul. Ini persembahan yang paling awal lah untuk kami lah sebab ikutkan ini kali kedua lah. Kalau orang perasan, masih lagi perasan muka saya, ini kali kedua saya masuk MHI. Waktu tu saya memang nervous gila. Lepas tu waktu interview kan saya terkeluarkan umat Malaysia. Ya, betul-betul waktu tu. Tapi kali ni dah lebih rasa relax lah. Ya, okey. Dan sebenarnya apa yang paling menarik sebenarnya bila kalian semua berkumpul dan dapat membuat persembahan bersama? Adakah maksudnya fokus tu kepada pilihan-pilihan lagu ataupun apa? Mungkin Iqbal boleh kongsikan lagu apa sebenarnya yang selalu kalian buat persembahan? Selain daripada lagu Perwira tu lagu wajib, lagu apa lagu-lagu lain lagi? Dia sebenarnya bergantung kepada tema dan konsep
kita pada hari kejadian tersebut. Baik, sebenarnya kalau diikutkan versatile lah. Versatile lah sebenarnya. Jadi itu kehebatan. Tadi lagu Perwira, tapi bukan satu lagu hari ini kan? Bukan. Ada satu lagu lagi. Ada satu lagu. Tak boleh 30 minit. Tak boleh. So kalau selalunya kalau kita pergi apa-apa acara daripada Angkatan Tentera Darat, mesti lagu sedap semuanya. Terima kasih. Kejap lagi saya pasti anda semua akan menyanyi lagi untuk kami. Jadi anda di rumah, apa kata kalau mungkin ada apa-apa perancangan nak keluar, jangan lupa tinggalkan komen di Facebook kami Malaysia Hari Ini. Mana tahu ada yang kalian di rumah isteri-isteri tentera ataupun ahli keluarga, boleh kongsikan komen. Sebab apa hari ini sebenarnya perkongsian kita sangat istimewa. Kita sebenarnya nak bercakap tentang sambutan Hari Tentera Darat sebenarnya yang akan berlangsung pada 1 Mac. Jadi sebenarnya kita nak terus bersama dengan seorang figura yang saya hormati, bersama dengan rakan seperjuangan saya, Sofia. Silakan Sofia. Baik, terima kasih Dayana. Semestinya hari ini adalah hari yang cukup istimewa, hari yang penuh membakar semangat kita. Kerana apa? Pada 1 Mac ini kita akan meraihkan Hari Tentera Darat ke-91 dan kita cukup berbangga membawa seorang figura yang cukup hebat pada pagi ini untuk memberikan kita satu inspirasi bagaimana tahap kesiapsiagaan itu cukup penting dalam melakar keselamatan negara kita. Kita terus memperkenalkan tetamu saya di studio, Jeneral Tan Sri Datuk Muhammad Hafizuddin Jantan, Panglima Tentera Darat Malaysia. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sofia, apa khabar? Saya sihat Tan Sri. Kita ucapkan terima kasih Tan Sri sudi meluangkan masa dan ini pastinya hari yang sangat istimewa untuk kita memperkenalkan bagaimana kesiapsiagaan seorang anggota Tentera Darat itu memainkan peranan yang cukup besar. Tan Sri, mungkin kita nak mulakan sedikit sebanyak dengan kisah Tan Sri yang melakar kejayaan. Tan Sri dengan pengalamannya, mungkin Tan Sri boleh berikan satu penceritaan untuk kita benar-benar memahami bagaimana kerjaya Tan Sri bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tamanya saya merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasihlah kepada pihak Media Prima dan TV3 kerana sudi menjemput saya untuk hadir ke slot Malaysia Hari Ini pada hari ini. Actually, this is my first experience to appear live on TV. Terima kasih Tan Sri. Berbalik pada soalan tadi, saya dilahirkan lebih kurang 56 tahun yang lalu dan kejayaan awal di bidang ketenteraan saya rasa boleh dikatakan semasa saya menyertai Maktab Tentera Diraja sebagai penuntut tingkatan 1 pada tahun 1981 selama 5 tahun hingga 1985. Kemudiannya saya telah menjalani latihan sebagai pegawai kadet di Maktab Tentera Diraja, di cawangan kadet Maktab Tentera Diraja dan ditauliahkan sebagai pegawai muda di dalam Regimen Askar Melayu Diraja pada bulan Julai 1988. So sehingga kini telah hampir 38 tahunlah saya berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Darat. So sepanjang perjalanan tu antara pengalaman-pengalaman yang boleh saya kongsikan, saya merupakan salah seorang daripada pegawai yang menyertai kontingen pertama Malaysia Battalion yang berkhidmat di bawah panji-panji bangsa-bangsa bersatu di Bosnia Herzegovina pada penghujung tahun 1993 hingga 1994. Kami merupakan kontingen pertama daripada Malaysia yang diberi tanggungjawab dan tugas untuk menjadi pasukan pengaman di kawasan konflik yang begitu berisiko tinggi pada ketika itu. Kemudiannya sepanjang pengetahuan juga saya berpeluang untuk mengikuti beberapa kursus profesional di Amerika Syarikat, terutamanya di United States United School Infantry, and then di United States Command and General Staff College, dan selain daripada itu pernahlah juga diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam kursus-kursus profesional seperti di Royal College of Defence Studies dan sebagainya. So dari segi commanding pula, saya juga pernah menjadi komandan di Poladah, di Pusat Latihan Tempur Darat, dan menjadi panglima di 5 Brigade Infanteri di Sabah dan juga 5 Division di Sabah sebelum menjadi Panglima Medan Barat Tentera Darat pada tahun 2020 hingga 2022, dan kemudiannya dilantik sebagai
Timbalan Panglima Terdarat dan akhirnya sebagai Panglima Terdarat pada bulan September 2023 yang lalu. Baik. Tan Sri, bila kita mendengarkan kisah perjalanan kerjaya Tan Sri, sememangnya penuh dengan pengalaman yang tak boleh kita bayangkan, dan kita benar-benar menunjukkan satu rasa hormat kepada Tan Sri, dan semestinya rasa hormat ini juga dirasai oleh keseluruhan rakyat Malaysia. Perlu kita memikirkan tentang perjuangan dan juga apa yang telah pun dilakukan oleh Tentera Darat Malaysia sendiri, dan bersempena dengan satu Mac ini, Tan Sri, dengan sambutan Hari Tentera Darat ke-91. Ini antara yang dinantikan, dan mungkin apa yang boleh kita ketahui adalah temanya, iaitu gagasan Tentera Darat dan Rakyat kekal siaga. Mengapa tema ini dipilih, Tan Sri, dan apakah maksud di sebaliknya? Terima kasih Sofia atas soalan yang cukup bagus tu. Kenapa tema gagasan Tentera Darat dan Rakyat kekal siaga ini dipilih adalah kerana kita cuba merealisasikan konsep whole of government, whole of society yang sebenarnya telah tergaris di dalam Kertas Putih Pertahanan. Dan juga saya telah sebagai Panglima Terdarat, saya telah meletakkan gagasan Tentera Rakyat ni dalam teras ketiga dalam Perintah Ulung Panglima Terdarat yang ke-30. Ini bermaksud tugas dan tanggungjawab untuk mempertahankan negara ini bukan saja tertakluk di bahu pasukan keselamatan atau tentera, malah sewajarnya turut dipikul sama oleh semua lapisan masyarakat atau rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. So dalam masa aman ini, kita harus bekerjasama untuk sama-sama membantu dalam pembangunan negara ataupun national building. Dan pada masa yang sama, rakyat juga boleh menjadi ejen-ejen ataupun berperanan sebagai mata dan telinga kepada pasukan keselamatan dalam menyampaikan maklumat-maklumat tentang sekiranya terdapat sebarang potential threat ataupun ancaman-ancaman yang boleh mengganggu-gugat keselamatan dan kedaulatan negara. Pada masa sama, rakyat juga boleh mengambil bahagian di dalam mempertahankan negara ini dengan menyertai pasukan-pasukan simpanan askar wataniah yang terdapat di seluruh negara, di seluruh negara. Tan Sri, bila kita mendengar apa yang disebutkan oleh Tan Sri sendiri, dan Tan Sri sendiri pernah berada di negara-negara yang pastinya ada risiko sendiri seperti di Bosnia dan sebagainya. Bila kita melihat negara kita dalam keadaan yang aman dan berbanding dengan pengalaman Tan Sri sendiri berada di medan peperangan dan sebagainya, bagaimanakah Tan Sri merasakan yang kita perlu menerapkan perasaan di mana kita perlu menghargai rasa ketenangan dan juga kedaulatan yang berada di negara kita dalam sudut pandang Tan Sri sendiri? Pada pendapat saya, kesedaran atau awareness bahawa pentingnya keamanan dan keselamatan ini harus disedari oleh semua peringkat masyarakat, tak kira golongan muda, golongan tua, kerana tanpa keamanan, tanpa keselamatan tidak akan ada pembangunan. Kita dah banyak lihat di negara-negara luar sana di mana berlakunya krisis atau konflik, sama ada krisis yang melibatkan konflik dalaman ataupun contoh macam civil war sebagainya, ataupun konflik yang melibatkan tindakan militan negara-negara asing, rakyat akan menderita dan negara juga tidak akan maju. Malah ada juga negara dah sedia maju akan menjadi porak-poranda disebabkan berlakunya krisis-krisis ini. Jadi awareness ataupun kesedaran tentang kepentingan keselamatan dan pertahanan ini wajar sebenarnya dipupuk even di peringkat sekolah lagi. Setuju. Supaya generasi-generasi muda masa kini yang macam kita jugalah, kita pun muda juga kan, yang tidak pernah melalui susah payah, getir, pahit semasa negara melalui tempoh peperangan dunia kedua ataupun melalui zaman darurat saban tahun sehinggalah kita mencapai kemerdekaan dan terusnya mencapai keamanan yang mutlak sehingga kini tidak diabaikan. Terima kasih atas peringatan itu, Jeneral Tan Sri, dan saya pasti bersempena dengan sambutan Hari Tentera Darat Malaysia ini yang ke-91 ada banyak pengisian di mana yang boleh memupuk lagi semangat cintakan negara khususnya dalam kalangan jiwa anak muda kita. Apakah antara signifikannya dan khususnya dilakukan di dataran Segamat tentang lokasinya, apakah pengisiannya mungkin Tan Sri boleh menerapkan lagi? Terima kasih. Ramai orang tanya saya, kenapa Segamat? Kenapa Segamat? Saya jawab, kenapa tidak?
Kan? Why not Segamat? Sebenarnya acara sambutan Hari Terdarat ni kita lakukan di beberapa tempat di seluruh negara. Macam tahun-tahun sebelum ini, pada tahun 2019 kita pernah sambut secara besar-besaran di Sungai Siput. Kemudian pada tahun 2020 kita membawa Tentera Darat untuk menyambut sambutan Hari Terdarat di Sabah, di Kota Kinabalu dan juga di Tawau. Tahun lepas kita sambut di PD dan tahun ini kita pilih Segamat kerana signifikannya Segamat ini adalah ianya merupakan satu bandar yang begitu signifikan semasa di zaman Perang Dunia Kedua dulu, di mana di bandar ataupun di Pekan Buloh Kasab terdapat satu jambatan yang merentasi Sungai Muar, yang menjumpakan jambatan penghubung jalan utama daripada utara ke selatan, daripada Gemas hingga ke selatan. Ini merupakan paksi mara utama pasukan ketupan Jepun dalam usaha mereka mara dengan agresif untuk ke selatan dan menawan bandar Singapura. Pihak British telah menempatkan barisan pertahanan di Segamat dan sebagai salah satu tindakan untuk melengahkan kemarahan pasukan Jepun, mereka telah meletupkan atau dalam konteks askar dipanggil melakukan reserve demolition di jambatan tersebut. Yang sebabkan tindakan yang bijak itu, maka kemarahan agresif tentera Jepun telah berjaya dilengahkan selama 2-3 hari bagi membenarkan pasukan bersekutu pada ketika itu mempersiapkan garisan pertahanan yang lain bagi menjekat kemarahan mereka. Pada masa yang sama, Segamat juga terlibat secara aktif semasa era darurat di mana berlakunya gerakan pasukan ataupun parti komunis wilayah di daerah Segamat, dan jadi kita rasa perlu bawa ingatan itu atau memori itu kepada warga Segamat sebagai tanda penghargaan dan di atas kerjasama dan sokongan yang telah diberikan kepada Tentera Darat selama ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Jeneral Tan Sri kerana bukan sahaja kita melihat kawasan itu tapi mengenali sejarah di sebalik ini supaya kita boleh mengetahui bagaimanakah setiap pengorbanan anggota Tentera Darat Malaysia itu memberikan peranan dalam keamanan yang kita kecapi pada ketika ini. Dengan ini kita ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tan Sri kerana sudi meluangkan masa dan mengucapkan selamat Hari Tentera Darat ke-91, Tan Sri. Sama-sama. Ya, dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Jeneral Tan Sri Datuk Muhammad Hafizuddin Jantan, Panglima Tentera Darat Malaysia, dan juga bersama dengan Badan Kesenian Tentera Darat kerana memberikan kita satu pembukaan yang cukup bersemangat di Malaysia hari ini. Selamat Hari Tentera Darat ke-91. Baik, kita akan berehat seketika, teruskan menonton Malaysia hari ini. Terima kasih, Tan Sri. Thank you so much. Banyak soalan. Terima kasih kerana terus bersama kami di Malaysia hari ini. Akhirnya saya dan Sofia bersama akhirnya kita. Alhamdulillah. Saya rasa permulaan yang sangat bersemangat. Betul. Untuk MHI hari ini. Betul. Satu signifikan yang cukup penting dan momen yang kita dekat dengan hati Daya juga. Gagah setia. Dan semoga memberikan inspirasi kepada anda semua kerana kita akan memasuki topik seterusnya di mana berkenaan dengan sudut kesihatan pula. Saya sebagai seseorang yang pernah menghidapi hyperthyroid. Nah, kita akan menyentuh tentang topik thyroid hari ini. Apakah yang perlu kita kenali, Daya? Ya, penyakit thyroid lah ya. Kiranya kalau kita nak berbincang ni, kita perlukan seseorang yang pakar untuk berkongsi dengan kita. Jadi tanpa buang masa, kita nak perkenalkan kepada Profesor Dr. Nurella Syukur, iaitu pakar perunding endokrinologi dan perubatan, Unit Endokrinologi Jabatan Perubatan Hospital Chancellor Tuanku Mukris dan Fakulti Perubatan UKM. Selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, jadi Sofia ni sebagai seorang yang pernah menghidapi penyakit. Adakah masih lagi, Sofia? Tidak, selepas menjalani ubat selama 2 tahun. Alhamdulillah. Tapi ada orang kata kemungkinan untuk kembali. Tapi sebelum kita ke situ kan, Prof, mungkin satu pencerahan. Apakah itu sebenarnya penyakit thyroid? Ya, terima kasih Sofia. Berkenaan penyakit thyroid ni, untuk kita memahami lebih detail, saya rasa adalah penting untuk kita faham organ itu sendiri. Jadi kita faham fungsi dia, ini akan translate kepada kita memahami penyakit thyroid sendiri. So, pertama sekali berkenaan penyakit thyroid ni, dia adalah satu organ. Thyroid ni adalah satu kelenjar thyroid di mana dia terletak di bahagian hadapan leher dan dia berbentuk seperti rama-rama. Dia sebenarnya kecil saja. Dia dalam lebih kurang 10 hingga 20 gram saja.
Okay. Tapi dia mempunyai fungsi yang besar seperti yang kita boleh lihat di gambar tu. Fungsi dia adalah untuk mengeluarkan hormon thyroid, di mana hormon ini berfungsi untuk mengawal metabolisme tubuh. Dia juga diperlukan untuk tumbesaran, untuk kekuatan, memberi tenaga dan juga mengawal derentak jantung. Ya, jadi hormon ini diperlukan oleh kita semua untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan penyakit thyroid, jadi penyakit thyroid ni kita boleh kategorikan pada dua kategori yang besar, iaitu kategori pertama bila dia terlibat dengan gangguan terhadap hormon. Bermakna gangguan ini boleh berlaku di mana kelenjar thyroid boleh berlaku terlalu banyak sangat penghasilan hormon. Jadi keadaan ini kita panggil sebagai hyperthyroid, ataupun kelenjar ini kurang menghasilkan hormon, di mana keadaan ini kita panggil sebagai hypothyroid. Baik. Jadi kalau lihat tadi mungkin kita boleh nampak ya, kalau tahu ada sakit thyroid ni sebenarnya. Tapi bagaimana pula untuk yang tidak kelihatan? Mungkin ada juga. Ya, betul. Ada juga penyakit thyroid yang kita boleh tak melihat apa-apa di bahagian lehernya, tapi mereka mempunyai gejala-gejala hyper ataupun hypothyroid. So contohnya seperti sekiranya mereka mempunyai gejala hyperthyroid, mereka akan berasa degupan jantung sangat laju, mereka akan merasa cepat nak marah, makan banyak tapi tak gemuk, in fact mereka akan dapat berat badan turun mendadak. Kadang-kadang mereka menghadapi cerit-berit, ataupun tangan menggeletar. Jadi ini semua adalah gejala-gejala hyperthyroid. Ataupun mereka juga menghadapi gejala hypothyroid. Hypothyroid itu bermakna hormon itu terlalu rendah. Jadi dia punya gejala adalah opposite, sebaliknya daripada orang yang hyperthyroid. Bermakna mereka akan tidak tahan cuaca sejuk, mereka akan merasa lembab, lemah, tidak bermaya, kadang-kadang mereka akan merasa sembelit, berat badan naik, makan tak banyak tapi berat badan naik. Jadi ini semua adalah tanda-tanda gejala hypothyroid. Jadi mereka opposite antara hyper dan hypo. Dan begitu pantas saya teringat semula bagaimana momen selama lebih 2 tahun saya mengalami hyperthyroid. Itu bukan sesuatu perkara yang mudah dijalani, mengganggu orang kata perjalanan kehidupan seharian kita sebenarnya, Profesor. Dan kita melihat diagram tadi, kalau hyperthyroid dia mengganggu, memberikan kesan kepada degupan jantung. Kalau hypo pula ada kepada kelembapan ataupun otak itu sendiri. Dan bagaimana pula kalau seseorang itu memilih untuk tidak mendapatkan rawatan? Adakah akan menjurus ke arah kanser ataupun penyakit lain lebih buruk lagi, Prof? Ya, okey. So dari segi hyper dan hypothyroid, sekiranya mereka tidak mendapat rawatan, jadi dia boleh berlaku komplikasi. Komplikasi contohnya kalau seseorang mendapat hyperthyroid, kalau tidak mendapatkan rawatan, jantung ini akan bergerak ataupun bekerja dengan lebih pantas. Jadi untuk jangka masa yang panjang, jantung ini lama-lama akan merasa lemah. Kalau kita bercakap berkenaan kanser thyroid ini, dia adalah satu entiti yang berbeza sedikit, sebab kanser thyroid ini secara kasarnya bila terdapat ketulan ataupun benjolan pada kelenjar thyroid itu sendiri. Di mana ketulan ini boleh menjadi kanser, dan antara gejala-gejala kalau ia adalah kanser thyroid, mereka akan merasa sukar untuk telan sebab kelenjar ini boleh membengkak, ataupun mereka akan merasa sukar untuk bernafas sebab dia menekan saluran pernafasan seseorang. Jadi gejala-gejala dia tidak sama antara satu sama lain. Jadi nombor satu, perlunya dapatkan rawatan untuk kepastian sama ada itu penyakit thyroid atau tidak. Dan seterusnya kalau bercakap tentang rawatan pula ya, Prof. Kalau rawatan penyakit thyroid yang belum lagi ke kanser ataupun mungkin dah berebak menjadi kanser, bagaimana pula dengan pemulihannya? So dari segi rawatan, kalau seseorang tu mengidap penyakit hyperthyroid, ada 3 kaedah rawatan. Rawatan pertama adalah ubatan, di mana mereka perlu mengambil ubatan anti-thyroid, kita panggil. Bermakna dia akan menurunkan semula paras thyroid itu ke arah yang normal. Kaedah yang kedua, pesakit mungkin diberi minum radioiodin. Itu adalah kaedah rawatan kedua untuk hyperthyroid. Kaedah ketiga adalah apabila mereka memerlukan pembedahan. Jadi setiap 3 kaedah ini dia mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Pesakit bagaimana yang perlu mengambil ubatan, pesakit bagaimana yang perlu ubat radioiodin, dan pesakit mana pula yang perlu pembedahan. Jadi dia tidak sama. Secara kasarnya, kebanyakan pesakit kita yang hyperthyroid, mereka akan dirawat dengan ubatan
anti-thyroid ini. Tapi kadang-kadang penyakit thyroid ini dia senang terjadi semula. Dia akan jadi semula. Jadi bila dia jadi semula, kita akan mencadangkan pesakit meminum redoiodin. Tapi kalau pesakit mempunyai kesan di mana kelenjar itu terlalu bengkak besar, jadi kita akan cadangkan di mana berlaku kesukaran untuk bernafas ataupun kesukaran untuk menelan, jadi kita akan galakkan untuk mengambil pembedahan. Baik. Tapi kalau kanser thyroid dia berbeza sebab kanser thyroid ini perlu dibuang sebab dia adalah kanser. Jadi pembedahan adalah rawatan utama dan dia perlu mengikut rawatan susulan selepas tersebut. Nampaknya diagnosis itu sangat-sangat penting untuk kita tahu tahap mana sebenarnya hypothyroid ke hypo ataupun mungkin dah jadi kanser. Satu ilmu yang sangat baru untuk kami juga sebenarnya. Dan Sofia, kita ada soalan di Facebook sebenarnya. Boleh dibacakan? Di sini kita menyatakan daripada Lina Johan nak tanya, baby juga ada thyroid ke? Sampai bila kalau baby pramatang boleh stop atau seumur hidup? Sebab anak saya ada thyroid tapi masih menggunakan ubat dari masa ke masa. Baby baru 3 bulan. Prof, bayi 3 bulan ni ada ke? Betul, ada ya. Sebab hypothyroid ini boleh berlaku, kita panggil congenital. Bermakna bila mereka lahir, mereka mendapat masalah hypothyroid. So kita panggil congenital hypothyroid. So keadaan congenital hypothyroid ini di mana bayi itu tidak cukup hormon thyroid. Jadi mereka perlu diberi ubatan thyroid untuk mengembalikan hormon itu kepada paras normal. Sebab kalau tidak dirawat, nanti baby ini tidak dapat membesar seperti yang sepatutnya. Jadi tumbesaran mereka akan terbantut. Pada masa yang sama, dia akan juga affect pemikiran. Brain, kita punya otak. Otak itu tidak akan dapat matang dan nanti baby tidak dapat belajar dengan baik bila mereka besar. Takutnya. Jadi keadaan ini perlu dirawat dan mereka perlu diberi ubatan dan perlu sentiasa melakukan rawatan susulan di mana pemeriksaan darah perlu dilakukan untuk pastikan parasnya sentiasa normal dan ini kita panggil rawatan susulan seumur hidup. Mereka perlu dirawat ataupun dibuat pemeriksaan berkala seumur hidup. Jadi untuk bayi, sebab saya seorang ibu yang baru melahirkan anak, belum sampai 2 bulan lagi sebenarnya. Prof, jadi bagaimanakah pengesanan awak? Adakah bukan punca bagi saya, adakah gejala itu dapat dikesan awal kalau bayi sebenarnya? Sebab yelah, ini pertama kali juga saya dengar tentang penyakit thyroid kena pada bayi. Yang kena pada bayi ni nombor satu, kita kena tengok sama ada adakah mak dia, ibu kepada bayi tersebut in the first place mempunyai penyakit thyroid ke tidak. Sebab of course bila seseorang tu ada penyakit thyroid, dia boleh diturunkan melalui keturunan. Jadi kalau seseorang ibu mempunyai penyakit thyroid, hyper ataupun hypothyroid, semasa dalam mengandung, mereka perlu dipantau. Di mana kita kena pastikan ubatan yang diberi tidak terlalu berlebihan ataupun tidak berkurangan supaya paras hormon thyroid ini sentiasa mencukupi untuk ibu kerana ia diperlukan juga untuk bayi. Kalau bayi itu sudah keluar dan kalau kita nak pastikan sama ada bayi itu mempunyai hypothyroid ataupun tidak, jadi ujian darah boleh dilakukan. Dan pada masa yang sama, kalau mereka dah balik, kalau didapati bayi tersebut tidak menyusu dengan baik, tak nak menyusu, sentiasa nak tidur saja, tidak aktif contohnya. Jadi ini adalah tanda-tanda mungkin bayi tersebut mengalami hypothyroid. Ya, anda mendengar sendiri, bukan satu perkara yang patut diambil remeh kerana membabitkan tumbesaran seorang anak. Orang kata kestabilan hormon seorang dewasa. Dan bagi penyakit thyroid ini, Prof, lelaki dan wanita dewasa boleh menghidapinya ataupun lebih kepada wanita saja? Ya, betul. Secara amnya, penyakit thyroid ini lebih senang diperhatikan pada wanita. So wanita ini mempunyai 3 kali ganda risiko untuk mendapat penyakit thyroid berbanding dengan orang lelaki. Dan ini adalah disebabkan faktor kebanyakan penyakit thyroid ini adalah autoimun. Proses yang menyebabkannya adalah autoimun dan autoimun ini adalah satu penyakit yang memang melanda wanita. Jadi that's why kita tengok wanita 3 kali ganda akan mengidap penyakit thyroid ini. Ya, saya lepas beranak Daya, 7 tahun lepas terus dapat thyroid ni. Saya tak tahu ketika tu memang macam ni kita kata gemuruh, rasa macam marah jantung laju juga. Sangat-sangat laju sampai tak boleh tidur malam. Itu antara simptom-simptom awalnya lah. Betul. Sofia kongsikan supaya mungkin anda di rumah yang tidak tahu, mungkin rasanya mungkin dia biasa mungkin, tapi saya rasa kita perlukan juga nasihat mungkin
mungkin nasihat yang terbaik terutama kepada semua yang mungkin merasakan simptom. So sekiranya berlaku gejala-gejala tersebut, sama ada gejala hyper ataupun hypo, maka digalakkan mereka pergi berjumpa dengan doktor, kerana doktor perlu membuat pemeriksaan di bahagian leher, pemeriksaan tangan, jantung kan. Pada masa yang sama kita perlu membuat ujian darah, sebab melalui ujian darah itu kita dapat pastikan mereka mengidap hyper ataupun hypothyroid. Ya. Dan Prof, kita ada soalan yang pendek kat sini. Saya kanser thyroid. Allahu Akbar. 7 bulan ni operation. Risiko suara berubah tu berapa peratus? Oh, okey. Bila seseorang itu mengidap kanser memang perlu dibuang, bila kelenjar thyroid yang mempunyai kanser itu dibuang, memang ada risiko di mana suara seseorang itu mungkin berubah kerana urat saraf yang supply kita punya peti suara berada di kawasan thyroid tersebut. Tapi kalau di bawah, kalau ianya dilakukan oleh pakar bedah yang berpengalaman, jadi risikonya itu sangat-sangat rendah. Jadi kita pastikan yang ianya dibuang dan dilakukan oleh pakar yang bertauliah supaya risiko itu akan berkurang. Risikonya sangat kecil. Bagi penonton Misyak tadi yang menitipkan komen, kami mengharapkan pembedahan berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Amin, insya-Allah. Dan semoga ini bukan satu titik terakhir, dan pastinya ada perubatan, rawatan dan juga pembedahan yang boleh membantu mereka yang ada penyakit thyroid ini. Ya, dan sebenarnya bila kita berkongsi ni, kita sama-sama berkongsi kesedaran supaya kita boleh jaga diri kita boleh jaga juga keluarga yang tersayang. Dan terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Profesor Dr. Nurlela Syukur kerana sudi berkongsi dengan kami tentang isu kesihatan ini, iaitu penyakit thyroid. Ya, sangat penting. Pastikan anda dapat saringan awal ataupun cepat-cepat pergi ke klinik kalau anda tidak pasti. Okey, Dayah, kita berehat seketika. Kembalinya kepada seorang penyanyi legenda ini. Penerbit suruh saya nyanyi tak boleh. Sebenarnya itulah kejutan kita hari ini. Mungkin Sofia akan nyanyi, jadi anda jangan ke mana-mana. Jangan. Terus bersama dengan kami. Ku kecap kenangan taman permainan masa kecil dulu, tersisip senyummu, kemanisan tanpa gula, meninggalkan 1000 keresahan. Kala gerimis menitis di hati, kenangan lenyap tanpa sadar. Mungkinkah ada lagi saat-saat indah itu agar dapat kita bersama lagi. Dalam kelam engkau datang menuju hati yang sepi, kala terang engkau hilang entah kemana. Andai kata hanya mimpi mengusik kenangan silam, mengapa hangat tanganmu ku terasa. Namamu ku ukir di pohon di tepi taman, sebagai hiasan lambang cinta yang terlarang. Semoga kau terlihat jika melintasi taman, sebagai tanda percintaan abadi. Ataupun pada malam naungan cahaya purnama, menyuluh ukiran yang memanggil sejuta seri yang menghias taman ini, penuh dengan cahaya lucu, kosongan hingga ia kesepian.
Harumnya mawar menyulam asmara, harum cempaka sayuan di taman yang tiba-tiba menyepi. Kita saja bagi ending tu baca terkapar-kapar sebab macam Sofia cuba nak sambung nyanyi tadi sebenarnya bang. Ya Allah, jangan kita dah ada lirik kat belakang Taman Astakona, tak ada masalah sebenarnya. Selamat datang kita ucapkan kepada ni legenda ni Sofia. Legenda, betul. Okey, kita bersama dengan Abang Anwar Osman, penyanyi kumpulan Slash. Jadi adakah anda peminat? Jadi inilah waktunya kita nak berborak dengan lebih panjang kan. Cicikkan komen anda kalau ada sebarang soalan untuk Abang Anwar kita. Mungkin nak tanyalah sihat ke, apa khabar sekarang ni? Alhamdulillah setakat ni sihat, alhamdulillah. Banyak melakukan persembahan di luar, masih meneruskan perjuangan ya? Masih lagi lah, tapi taklah banyak sangat sebab umur pun dah sekian ni kan. Ya ke? Tak nampak. Tak nampak lah. Tak apa, nanti saya belanja makan. Okey. Dan bercakap tentang tengok industri sekarang macam abang masih lagi menyanyi dan suara saya rasa tak ada beza pun sebenarnya. Okey, rahsianya apa tu bang? Sebab saya memang orang sukan dari dulu. Saya sentiasa kena bersukan. Saya sukan. Kalau tak jogging, saya hiking, macam-macam lah. Kena sukan lah, cycling. Itu dapat. Jadi itu membantu menggegarkan vokal. Sedikit sebanyak memang. Stamina tu pun jaga juga. Betul. Kan? Jadi kalau kita tengok Kereta Akbar Slash kembali dengan melodi kasih, kita nak tahu juga abang sebab dah lama berada dalam industri ni dan juga kiranya pertaruhan terbaru. Mungkin boleh kongsikan dengan kami. Saya baru saja keluarkan single terbaru tapi bukan di bawah Slash lah. Saya sendiri. Lagu yang berjudul Pemata. Baik. Lagu yang dicipta oleh saya sendiri, lirik saya sendiri tapi dikompos oleh gitaris saya Datuk Johari dan oleh Adi. Baik. Kalau kita tengok kita nak tengok sikit video klip Permata katanya ya. Mungkin ada video klip kita nak tunjukkan. Jadi apa mungkin ada kelainan tak abang daripada lagu-lagu yang dibawakan dalam kumpulan Slash dengan solo ni? Dari segi arrangement lah. Arrangement memang ada perubahan sikit sebab kita kena ikut flow yang ada semasa sekarang ni kan. Kita tak boleh lari jauh sangat. Kalau kita balik kepada 90 tu nanti terlampau jauh sangat. Mungkin kalau kita nak catch pendengar-pendengar yang sekarang, mungkin kita tak dapat. So kita kena ada juga arrangement yang baru, yang ciri-ciri yang sekarang ni. Tapi kira keaslian suara Abang Anwar memang dikekalkan, cuma yang itu memang tak boleh nak elak. Dimudahkanlah genre ini sedikit. Permata akan didedangkan kepada anda pada hujung siaran ini. Dan buat masa ini bagi para peminat yang sentiasa menyokong, yang memberikan kata cinta kepada setiap hasil karya itu, boleh nak sampaikan sebarang mesej kepada para peminat? Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua peminat yang menyokong saya daripada dulu sampai sekarang. Terus menyokong walaupun kami keluarkan beberapa single, terus tetap juga menyokong. Terima kasih banyak. Baik, mungkin ada rindu yang terubat tu tak habis lagi ya, sebab sebenarnya ada lagi nyanyian di penghujung rancangan. Permata. Okey. Jadi sekarang ni kita berehat dulu ke macam mana Sofia? Kita berehat dulu, kita bagi Abang Anwar relax dulu. Kita akan kembali selepas ini macam-macam lagi di MHI. Di ke mana? Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan kita akan bincangkan pula mengenai ini, program Walkabout Premis Bersih Bebas Asap. Terus bersama dengan tetamu saya, Dr. Farahana binti Muhammad Pilus, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Penerus Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Sofia kerana menjemput kami. Terima kasih Doktor meluangkan masa. Ini satu topik yang sangat penting untuk kita pertengahkan. Mungkin sebagai permulaannya, bagaimana tercetusnya idea untuk melaksanakan program ini, program Walkabout Premis Bersih Bebas Asap?
Okey, terima kasih. Okey, bagaimana boleh tercetusnya idea untuk program premis bersih bebas asap atau akronimnya bebas ini adalah sebenarnya kita terima banyak aduan. Banyak aduan berkaitan kegiatan merokok di premis-premis makan, terutamanya di tempat-tempat tumpang pelancong. Kita juga on and off ada terima aduan berkenaan premis yang kotor dan tidak selamat untuk pengunjung premis tersebut. Terdapat peningkatan aduan lah, contohnya untuk merokok daripada tahun 2022 daripada 7,000, tahun 2023 12,000. So banyak aduan. So jadi kami juga KKM sentiasa mendengar keluhan lah masyarakat, terutamanya pemilik premis dan juga komuniti setempat berkenaan aduan-aduan ini. Kami juga selaras dengan prinsip promosi kesihatan Ottawa Charter. Salah satu prinsip tersebut adalah memastikan persekitaran dan sistem yang sihat untuk menjamin kesihatan masyarakat. Jadi kami semua dengan itu kami mewujudkan program bebas ini untuk meningkatkan pemahaman, sokongan dan pematuhan masyarakat lah, terutamanya pemilik premis berkenaan pematuhan larangan merokok dan juga kebersihan premis makanan. Saya sangat setuju dengan arah tuju di mana program ini meletakkan keselesaan bagaimana kita hidup bermasyarakat ini dalam peringkat berdasarkan kesihatan dan keselamatan kita. Dan bagaimana pula dari sudut pelaksanaan program ini pula, Doktor, kita fahamkan ialah kadang-kadang ada juga di kalangan rakyat ni agak degil. Bagaimana kita melaksanakan supaya program ini berjalan dengan lancar? Alright. Okey, sebenarnya program ini kita mementingkan pemerkasaan masyarakat sebagai community empowerment lah, sebagai ejen untuk bertindak dan ejen untuk perubahan di dalam masyarakat tersebut. Dan juga kita turut mengadakan kolaborasi lah antara agensi kerajaan, agensi swasta, NGO, sukarelawan NGO dan beberapa pihak tertentu lah. Jadi secara julung kalinya kami telah mengadakan program bebas ini, premis bersih bebas asap rokok, dan disertai dengan walkabout pada 17 Februari. Pada hari Sabtu lah, 17 Februari, lebih kurang 2 minggu yang lalu. Program ini sebenarnya julung-julung kalinya diadakan di kawasan Bukit Bintang. Baik. Kawasan Bukit Bintang which yang kita semua tahu adalah kawasan tumpuan pelancong. Hotspot, betul. So walkabout itu kami melakukan penguasaan di Bukit Bintang, tapi walkabout Menteri Kesihatan adalah di Jalan Alor lah. Sebenarnya kalau ikutkan pelaksanaan program ini, sebenarnya kami tidak terus walkabout terus, satu hari walkabout tidak. Apa yang kami cuba lakukan ialah setelah kami mengenal pasti lokasi-lokasi hotspot tersebut, contohnya untuk program yang pertama ini kami mengenal pasti kawasan Bukit Bintang, walkabout di Jalan Alor, kami memanggil ketua komuniti lah, boleh dikatakan taiko Bukit Bintang lah, boleh dikatakan sebegitulah. Kami mengambil ketua komuniti terlebih dahulu, kita adakan engagement, libat urus bersama mereka. Kita cuba beri pemahaman apa yang cuba kita lakukan, apa objektif program ini, apa agenda yang akan kita lakukan lah untuk program ini. So selepas sesi libat urus tersebut, alhamdulillah kami mendapat persefahaman lah. Even selepas itu kami cuba mengedarkan flyers berkenaan kebersihan premis makanan, pematuhan larangan merokok, dibantu oleh sukarelawan NGO. Tapi di Jalan Alor, ketua komuniti mereka sendiri berbesar hati untuk turun padang mengedarkan risalah-risalah kepada semua pemilik premis makan. Mereka sendiri memberi advokasi, mengedarkan dan beritahulah nanti ada program dengan kesihatan lah. Seterusnya selepas edaran risalah, kami ada penguatkuasaan lah secara berperingkat beberapa hari oleh pihak kesihatan. Dan yang paling kemuncaknya adalah program walkabout ini sendiri. Pada petang hari walkabout tersebut, kami adakan sesi round table discussion, perjumpaan meja bulat antara pihak kesihatan dan wakil-wakil peniaga. So kita cuba dengar, cuba fahami apa isu-isu yang di kalangan mereka, cuba kenal pastilah bagaimana cara untuk mengatasi masalah itu. Dan yang kemuncaknya atau finalnya adalah walkabout Menteri Kesihatan lah. Menteri Kesihatan pergi ke laluan yang telah ditetapkan, memberikan nasihat-nasihat kesihatan kepada pemilik premis dan pengunjung. Kita berikan juga kit promosi pengendali makanan, larangan, kita berikan juga tanda larangan merokok. Pada masa yang sama, NGO kita memberikan advokasi kesihatan kepada pemilik-pemilik dan juga pengunjung-pengunjung premis tersebut. Kita juga, saya nak highlightkan, kita juga telah memberikan anugerah best, maksudnya premis yang bersih dan selamat kepada premis tertentu. Itu highlight untuk program kami. Hebatnya inisiatif KKM ini bukan sahaja terus menjalankan pelaksanaan penguatkuasaan, tetapi adanya sifat ihsan itu untuk memastikan keseluruhan lapisan masyarakat memahami konsep program ini. Dan semestinya peranan masyarakat memainkan peranan yang cukup penting. Betul. Untuk pelaksanaan jangka masa panjang. Secara ringkasnya, Doktor, apa yang boleh kita lakukan sebagai rakyat, masyarakat supaya kita juga menjadi mata dan telinga sekiranya ada premis yang tidak mematuhi? Okey, alright. Seperti saya mention pada awal interview tadi, kita ada
untuk promosi kesihatan kita ada Ottawa Charter lah. Salah satu prinsip tersebut adalah community empowerment. Jadi kami untuk program ini kami memperkasakan masyarakat. Masyarakat sebagai ejen perubahan lah. Jadi untuk masyarakat pelbagai perkara mereka boleh lakukan. Terutama sekali, yang pertama mereka boleh berikan kesedaran lah ke sesama mereka, adakan aktiviti gotong royong. Mereka boleh jadi mata-mata seperti yang Puan Sofia sebutkan, buat aduan kepada pihak KKM. Untuk aduan merokok, kita ada aduan WhatsApp lah di nombor telefon, WhatsApp aduan merokok 010-860-8949. Untuk kebersihan premis makanan, mereka boleh adukan kepada sistem pengurusan aduan awam. Dan untuk pengusaha premis makanan sendiri, mereka perlulah sedaya upaya mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkanlah sebagai pemilik premis makanan. Baik, Doktor, dalam tempoh 20 saat terakhir ini, apakah harapan kepada keseluruhan rakyat Malaysia berdasarkan program ini, Doktor? Okey, terima kasih. Alhamdulillah, kita telah berjaya menyelesaikan, mengadakan premis bersih bebas asap rokok Waterbox atau program bebas ini di Bukit Bintang, Jalan Alor. Jadi kami telah menerima maklumat yang positif daripada pemilik premis dan juga pengunjung-pengunjung premis makanan dan juga ketua komuniti setempat. Jadi pihak KKM insya-Allah akan berhasrat untuk memperkembangkan program ini ke seluruh Malaysia insya-Allah. Jadi kita pentinglah untuk kita memperkasakan masyarakat untuk menjamin premis yang bersih, selesa dan indahlah, dan juga demi mencapai masyarakat yang bebas merokok menjelang tahun 2040. Mencapai komuniti bebas rokok, iaitu yang paling penting sekali. Kita ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Dr. Farhana binti Muhammad Pilus, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, sudi meluangkan masa. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Ya, kita teruskan dengan pengisian seterusnya bersama dengan Dayah. Okey, baik. Terima kasih, Sofia. Jadi sekarang ini saya nak kongsikan sedikit, iaitu kita ada artikel daripada Harian Metro, iaitu Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan semua ahli parlimen dan Dewan Negara supaya menjaga adab dan tata tertib selain menggunakan pertuturan yang sopan. Dan kalau ikutkan perkongsian antara yang banyak dikongsi, baginda turut memberi kebenaran kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang di-Pertua Dewan Negara mengambil tindakan terhadap mana-mana ahli dewan yang melampaui batas, termasuk mengenakan sekatan daripada menyertai persidangan selama 14 hari. Ini antara yang dikongsikan, Ini adalah titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bagi menjaga keamanan dan juga kestabilan politik negara kita. Ini antara perkongsian dia. Jadi Sofia sekarang ni dah kembali pun bersama dengan saya dan tadi kata ada janji dengan saya, sebenarnya kita ada satu nyanyian terakhir lagu Permata Abang Anwar tadi. Di mana juga akan dinyanyi bersama dengan Dayah, ya? Tidak? Tidak. Kita bagi peluang untuk nyanyi sepenuhnya. Sepenuhnya kepada Abang Anwar. Ya, tapi kalau ikutkan kepada semua penonton hari ini, saya rasa perkongsian yang cukup banyak dari kami daripada sambutan Hari Tentera Darat. Jangan lupa pada 1 Mac. Jadi anda semua harus sama-sama mendukung perwira negara kita dan menghargai untuk keamanan dan kestabilan yang kita nikmati sekarang. Ya, ayo kita ramai-ramai memeriahkan sambutan tersebut di dataran Segamat pada 1 Mac ini, menunjukkan kita bersolidariti sebagai rakyat Malaysia bersempena dengan sambutan Hari Tentera Darat Malaysia. Betul. Sofia, saya selalu pegang ayat ini, keamanan yang kita kecapi sekarang ini bukanlah percuma. Wow. Betul. Saya sukakan perkataan tersebut. Kita ingat bersama-sama dan esok pasti kita bawakan topik yang menarik, bahaya arus karau. Apakah arus tersebut banyak insiden yang tidak diingini berlaku dari masa ke masa. Eloklah kita memantapkan ilmu kita berkenaan dengan arus-arus ini. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih semua sebab hari ini dalam perbincangan kita ramai yang komen dekat Facebook. Alhamdulillah. Menunjukkan semuanya cukup tertariklah nak bagi pandangan. Jadi boleh teruskan lagi hari ke hari. Jangan lupa tengok Malaysia Hari Ini. Komen membina untuk kami. Esok katanya ada Ami Jahari. Ya, sebab bukan apa kita dah rasa bahang anugerah juara lagu. Saya akan pergi insya-Allah. Sofia pergi ke? Tak pasti lagi. Tengoklah Dayah nak bawa saya tak? InsyaAllah saya bawa. Tapi sebelum saya bawa, saya nak bagi awak aura vokal. Orang kata orang-orang otai ni. Orang-orang otai. Bersedia dah dekat sana nampaknya. Dah bersedia dengan nyanyian single yang terbarunya, Permata. Kita terus bersama dengan Abang Anwar Othman. Silakan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Janganlah engkau resah, kerana esok hari nanti
perjalanan hidupmu kan bermula. Lenalah oh hatiku, oh lenalah, impikan semua citamu yang terindah. Memang kita pasti nanti mencari jalan hidup abadi. Jangan kau lega dengan kehidupan, jangan kau lena dalam ranjau yang berbisa. Harus kau sedar ini, ku takkan bersamamu selamanya. Ku semakan dia ada di hatimu. Nah dia yang terindah menjagamu hingga selamanya. Kehidupan, jangan kau